Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berusaha Tuan Haji Yusuf selaku Nazir Masjid Sirajuddin Al-Anwar, yang dihormati lagi dikasihi Imam Zul kita, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Sirajuddin Al-Anwar, dan seterusnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita mulakan kuliah subuh kita pada pagi yang mulia ini dengan mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah berfirman yang membawa maksud, sesungguhnya amat kecil hamba-Ku yang termasuk dalam golongan yang bersyukur. Jadi pada pagi ini alhamdulillah kita sambil-sambil kita tunggu ustaz jemputan kita, saya mengambil sedikit masalah yang kita ada untuk sama-sama kita manfaatkan masa yang kita ada untuk apa? Untuk kita mendapat kebaikan yang kita tunggu-tunggu, kebaikan yang kita nak sangat adalah kebaikan yang mana penghidupan kita senantiasa mendapat redha dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana menjurus kepada dapatnya rahmat kita, dapatnya kita rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah dengan rahmat tersebut dapat banyak kebaikan kita, kebaikan di dunia, lebih-lebih lagi kebaikan di akhirat. Di mana dalam kehidupan kita, suka untuk saya berpesan kepada diri saya dan juga ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita, di mana dalam meniti takdir-takdir kita, dalam meniti usia-usaha kita, yang mana usia kita ni setiap hari semakin berkurangan, bukan setiap hari semakin bertambah, malahan semakin berkurangan. Kalau semalamnya contohnya kalau semalam tu umur kita masih lagi berbaki insya-Allah 10 tahun, 2 bulan, 30 hari, contoh. Pada hari ini dah makin berkurangan 1 hari, dan seterusnya begitulah penghidupan kita, sehinggalah masanya kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita masuk ke alam yang ketiga, iaitu alam barzah. Kita dah lepas alam barzah adalah keempat. Kita dah lepas 2 alam rahim, alam ruh, alam rahim, alam dunia. Kita berada sekarang ni dan kita akan masuk pada alam barzah sebelum kita masuk kepada alam mahsyar, syurga dan neraka. Dan sudah pastilah target utama kita, rancangan utama kita adalah untuk kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penghuni syurga. Hari-hari kita minta doa, ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami syurga Firdaus. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Jadi seolah-olah memberi gambaran kepada kita bahawa rahmat Allah itu penting. Yang saya nak sampai kat sini tu pada hari ini, kita berkaitan dengan ada 1 ataupun 2 benda asas yang kita nak kena perkukuhkan dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, iaitu dalam surah Az-Zariyat, yang membawa maksud tidak aku jadikan jin dan manusia untuk menyembah ataupun hamba kepada Allah lah. Jadi yang keduanya, inni ja'ilum fil ardi khalifah, yang mana aku ciptakan khalifah di muka bumi. Jadi khalifah di muka bumi itu kitalah sebagai manusia.
Dan bila sebut manusia, dia ada dua sempadan. Dua sempadan bagi kita, yang mana yang pertamanya bila sebut sahaja manusia, kita kena ingat, kita kena yakin dan percaya Al-Quran dah sebut dah yang mana kita makhluk yang terbaik. Makhluk yang terbaik. Namun begitu, kita kena carilah bagaimana kita nak jadi makhluk yang terbaik. Sebab apa? Sebab Al-Quran pun kata bahawa kita ni, kalau kita ni dikawal oleh nafsu kita, kita akan jadi makhluk yang lebih hina daripada binatang. Jadi kita ada dua indikator di sana, sama ada kita nak melonjak ke atas ataupun nak melonjak ke bawah. Jadi kita pilih yang mana, bagaimana cara untuk melonjak ke atas, bagaimana cara kita dihina di bawah dan sebagainya. Dan salah satu benda yang kita manusia dihina, salah satunya disebabkan oleh kita terpegun, kita leka dan kita seronok dengan dosa-dosa kita, sehingga mana kita tak jumpa jalan untuk kita perbaiki diri kita. Jadi saya nak sebut pasal rahmat tadi tu sebab apa? Sebab terlintas di fikiran kita kadang-kadang dalam penghidupan kita, yang ni akidah, yang ni dalam penghidupan kita, usaha merupakan ibadah ataupun amalan soleh kita untuk mendapat takdir yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu takdir kita, namun begitu hasil yang kita dapat tu bukan disebabkan oleh hasil kita, tetapi disebabkan oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma sebagai hamba Allah, sebagai manusia biasa, kita pun tak tahu apa takdir kita, kita pun tak tahu apa yang kita dapat. Jadi sudah pastilah kita kena berusaha sebaik mungkin untuk memperolehi takdir-takdir ataupun hasil-hasil yang kita nak. Tapi di sana bila mana kita dapat hasil, kita kena beringatlah, kita kena pesan pada diri kita bahawa hasil yang kita dapat sebenarnya adalah daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kena mengena dengan usaha kita. Jadi kadang-kadang kita sebagai manusia biasa terfikir dalam kehidupan kita yang mana, alamak kita sakit ni, tak, pergi cari ubat lah, tak, pergi cari ubat, cari itu dan sebagainya. Dan bila mana kita sembuh, kita kena yakin bahawa kesembuhan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita letak 100% kepada usaha kita, yang mana yang menyebabkan seolah-olahnya kita yang memberi kesembuhan kepada kita, yang menyebabkan usaha kita yang memberi kesembuhan ataupun kebaikan kepada penghidupan kita. Jadi pada pagi yang mulia ini, insya-Allah kita ambil sedikit masa untuk saya kongsi benda yang asas lah dalam kehidupan kita, yang mana berbalik kepada yang kisah yang kita cerita sebelum ini, yang mana tiga golongan yang kalau kita tengok secara kasarnya, bukan secara kasar lah, secara mata hati kita sekalipun kita boleh bersetujulah mereka ni adalah ahli syurga. Yang pertamanya yang mati syahid, yang keduanya ilmuwan agama, mengajar Al-Quran, mengajar ilmu agama, dan yang ketiganya adalah dermawan. Ni tiga golongan ni, golongan yang hebat-hebat lah, yang kalau kita tengok mereka mempunyai peluang, dan mereka mengambil peluang tersebut untuk melakukan kebaikan seperti mana yang mereka perlu lakukan. Namun begitu, bila mana di akhirat nanti tiga golongan yang kita nampak walaupun secara kasar ataupun secara halusnya pemerhatian manusia, mereka ini adalah ahli neraka. Dan di akhirnya, kenapa ahli neraka? Disebabkan amalan mereka tu adalah amalan yang bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi yang mulia ini, saya nak kongsi sedikit yang asas dalam kehidupan kita untuk kita ingat. Benda ni dah ada dah, saya yakin dah percaya. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dah ada dah benda ni. Dan insya-Allah kita senantiasa tingkatkan, kita senantiasa polish supaya dia ni senantiasa bersama-sama dengan kita sehinggalah ke akhir hayat kita. Yang mana yang sebelum ni kita bincang dalam kehidupan kita, kita ada switch kita adalah niat. Namun begitu ada dua indikator penting yang kita nak kena hayati, nak kena perkemaskan
dalam penghidupan kita untuk memastikan bahawa ibadat kita ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dua key important orang kata keyword ataupun dalam bahasa yang terkininya kita boleh katalah sebagai password untuk memastikan bahawa syarat utama amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertamanya sudah pastilah ikhlas. Yang keduanya itqan, ataupun kita katakan dalam bahasa yang senang untuk kita faham, itqan ni membawa maksud kita buat suatu kerja tu dengan bersungguh dan mengikut syariat. Cara dia dah betul. Contohnya kita solat lah. Kita solat bagaimana sekalipun, cara solat tu nak kena betul lah. Iaitu maksud dia syariat. Kita pergi kepada yang pertamanya, ikhlas ni benda yang berada di hati kita lah. Tak payahlah kita nak tentukan keikhlasan untuk diri kita sendiri, lebih-lebih lagi untuk orang lain lagi lah. Ikhlas ni perbuatan ataupun rahsia hamba Allah bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas ni hanya dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan sekadar kita nak nilai rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang lain, tetapi untuk nilai keikhlasan kita pun kadang-kadang kita tak mampulah. Kadang-kadang kita tak mampu. Yang mana saya suka mengambil petikan daripada Kitab Ulumuddin, iaitu daripada karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan bahawa manusia semua akan binasa kecuali yang berilmu. Semua manusia ni akan binasa. Binasa tu maksud dia dalam bahasa mudahnya rugilah. Semua manusia rugi, binasa kecuali yang berilmu. Stage yang kedua, semua manusia yang berilmu binasa ataupun rugi kecuali yang beramal. Yang ketiganya, semua manusia yang beramal rugi kecuali manusia yang beramal dengan ikhlas. Jadi di akhir perkataan ataupun petikan ataupun ucapan tersebut ada perkataan ikhlas, yang mana dengan ikhlas tersebutlah yang melayakkan amalan kita insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ikhlas, kalau kita tengok takrifan yang biasa-biasa yang umum yang kita selalu dengar daripada tuan guru, yang kita selalu dengar daripada penceramah-penceramah kita, yang mana sedikit sebanyak kita buat sesuatu tanpa mengharapkan balasan-balasan selain daripada redha dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang secara asas lah. Maksud dia ikhlas ni, kita buat suatu benda tu hanya kita bergantung ataupun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma dalam kehidupan kita, dalam realiti kehidupan kita pada hari inilah, yang mana yang kadang-kadang saya sendirilah, yang mana yang kadang-kadang kita rasa nak pergi masjid sebab kita nak dengar ceramah. Kita rasa nak pergi masjid pada hari ini sebab lama dah kita tak pergi masjid. Jadi dengan kata lain, ada elemen-elemen lain selain daripada kerana Allah Subhanahu Wa Taala, takut amalan kita tu, takut kita datang masjid kita ni berjemaahnya ada benda lain selain daripada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada benda tu, kita kena cepat-cepatlah, kena cepat-cepat niat, kena cepat-cepat istighfar, tukar balik niat kita tu supaya apa? Supaya hati kita ni senantiasa dikawal oleh akal kita. Yang tu yang penting. Sebab apa? Sebab manusia biasa sudah pasti senantiasa akan didatangi oleh musuh utama kita lah. Yang senantiasa didatangi oleh musuh utama kita. Musuh utama kita adalah iblis laknatullah. Yang mana iblis derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala bila mana Allah cipta Nabi Allah Adam AS, dan untuk sujud ataupun untuk memberi penghormatan kepada Nabi Allah Adam AS, maka di sanalah bermulanya permusuhan iblis dengan manusia, iblis dengan anak-anak Bani Adam. Jadi kalau kita tengok kat sana, seolah-olah memberi gambaran kepada kita ikhlas benda yang asas. Namun begitu dengan ikhlaslah akan menimbulkan ataupun akan mensyaratkan
pahala kita insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti yang kita dah tunjuk, yang kita dah bincang pada minggu-minggu sebelum ni, 3 golongan tu lah. Tak, 3 golongan tu. Golongan yang power tu. Yang power kalau kita nilai sendiri pun macam tak, ya tu hadis kita tak boleh katalah macam tak pernah sabar untuk kita masuk dalam akidah yang lain pula. Contohnya kita ambil dialog ataupun kita ambil peristiwa tersebut sebagai satu pedoman kepada kita untuk memastikan bahawa keikhlasan itu penting untuk kita dapat manfaat. Dan dalam takrifan yang lain, yang ni pun sama, kita kena berhati-hati dalam kehidupan kita supaya apa, supaya kita tak tergolong lah. Sebab kita kadang-kadang tahu ikhlas ni macam gini, tahu nak buat ikhlas tu kena buat sekian-sekian dan sebagainya, namun begitu kadang-kadang adalah benda-benda bisikan-bisikan lain yang menyebabkan kita terleka, yang menyebabkan kita tak tahu, oh yang ni salah ni, tapi kita anggap betul. Yang tu yang salah satu majlis-majlis yang kita kena hadiri, majlis ilmu ke, majlis berdialog bersama ulama ke dan sebagainya, untuk kita mendapat petikan-petikan yang mana dengan petikan tersebutlah dapat memberi kekuatan, dapat memberi taufik kepada kita untuk kita senantiasa melakukan kebaikan. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kehidupan kita ni turun dan naik itu benda yang pastilah. Kadang-kadang kita berada di puncak, kadang-kadang kita berada di paling bawah sekali. Sebab apa? Sebab kita tak top up, kita tak tambah baik ilmu yang kita ada, ataupun kita tak tambah baik perkarangan persahabatan kita untuk kita mendapat info-info yang terbaik. Ikhlas yang saya maksudkan yang seterusnya berkaitan dengan bila mana ada ciri-ciri yang mana kita ni bila mana berada di khalayak ramai, berada di masjid, berada di tempat-tempat lain, kita ni suka ibadat, rajin kita beribadat, ibadat kita rajin. Namun begitu bila mana kita berseorangan di rumah kita, dalam bilik kita dan sebagainya, usaha tadi tu tak ada. Semangat mungkinlah, semangat sudah pasti berbeza. Sebab apa? Sebab dalam hadis pun dia sebut yang mana orang Yahudi yang bunuh 100 orang tu, last sekali masuk surga tu, 2 indikator dalam hadis tu dia sebut, satu cari persekitaran, yang kedua cari kawan untuk kita buat kebaikan. Semangat tu mungkin akan ada efek lah. Cuma yang saya cakap ni kelakuan kita, usaha kita. Kat rumah kita tak pernah pun solat sunat, contoh kat rumah kita tak solat pun berjemaah dengan anak-anak kita. Kat rumah kita tak ada pun solat sebelum dan selepas. Tapi bila mana kita berada di masjid, suka kita untuk solat. Yang ni kita nak tengok untuk diri kita. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nilai orang lain. Jangan kita nilai orang lain. Sebab apa? Sebab ikhlas kita pun kita tak boleh nilai. Mana mungkin kita boleh menilai ikhlas yang ada dalam hati hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lain selain daripada kita. Cuma nak memberi indikator kepada kita, kalau kita ada benda tu, kita ada ciri-ciri tersebut, kita kena semak balik lah. Tak semestinya kita tak ikhlas, tapi kita kena semak balik. Sama ada aku ni dekat masjid ni rajin tak, dekat masjid ni bersungguh-sungguh dan sebagainya, kat rumah ni okey ke tak? Yang tu yang pandemik yang 2 tahun hari tu banyak memberi pengajaran kepada kita tu bahawa penghidupan kita dekat masjid dengan dekat rumah sama ke tak. Sepatutnya yang kita nak sama ataupun lebih baik. Sepatutnya yang kita nak sama ataupun lebih baik. Sebab apa? Sebab saya pernah dengar Imam Syafi'i dia pergi berjalan, tiba-tiba dia jumpa orang kampung dan sebagainya. Orang kampung puji dia, dia hebat, itu ini dan sebagainya. Dia balik rumah menggelupur dia. Sebab apa? Sebab dia kena kata, orang kata aku ni hebat ni, aku ni amal soleh banyak dan sebagainya. Dia berusaha bersungguh-sungguh supaya benda tu lebih daripada apa yang orang tahu. Katalah kita lah dalam kehidupan harian kita, tiba-tiba kita jumpa rakan-rakan sahabat-sahabat kita lama dah tak jumpa. Dia pun jumpa kita, kata tanya khabar, alhamdulillah, terima kasih, doakan saya mohon bantuan rakan-rakan sahabat-sahabat. Dan dalam dialog tersebut
mereka atau kawan kita tu nampaklah kebaikan yang kita ada. Contohnya, memang selalu bangun malam ke? Nampak macam wajah berseri-seri ataupun nampak ada sinar dan sebagainya semua apa tu. Kebetulan pada hari tu kita pun tak pasti, terangguk kita. Jadi biasa kita bangun pukul 5. Lepas pada tu bila mana orang dah tahu kita bangun pukul 5 tu, kena bangun awal lagi lah. Dengan harapan yang tadi itulah, supaya apa? Supaya kita ni biar ada dalam kehidupan kita, biar ada dalam cita-cita kita bahawa yang kita ni kena buat lebih baik daripada orang yang tahu kita. Kalau orang tahu kita ni tahap baik kita, contohnya jangan kita mengaku kita baik pula, yang ni dalam senario yang lain. Contohnya, kalau orang tahu kita ni baik 80%, tapi kita kena pastikan kita buat baik tu lebih daripada 80%. Yang tu yang saya maksudkan sebagai yang kisah yang Imam Syafi'i tadi tu. Okey, kita pergi kepada yang pertama. Yang pertama tadi tu, bila di khalayak ramai kita rasa seronok untuk beribadat, tetapi di rumah kita tak ada perasaan tersebut. Kena double check balik kenapa benda tu berlaku. Tapi kalau disebabkan semangat suasana dan sebagainya, tak apalah. Tapi kalau disebabkan kaitan dia kerana riak, kerana apa dan sebagainya, sebab apa? Sebab last sekali kita selalu baca surah Al-Kahfi ayat 110, surah Al-Kahfi ayat yang ujung sekali, yang mana syirik dalam ibadah. Yang ni yang kita sentuh sikit lagi kalau ada masa. Yang ni pun benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Bukan sekadar dalam kehidupan kita sahaja yang syirik, tetapi dalam ibadah pun dia ada syirik ibadah. Syirik dalam ibadah. Jadi kita sentuh sikit lagi kalau sempat masa. Yang kedua, indikator yang kedua yang kita kena semak diri kita, bila mana kita rasa ada ikhlas ataupun tak. Kita ni bila dipuji, bila disanjung dan sebagainya, kita rasa seronok. Dan kita rasa nak banyakkan kita punya amalan kita, disebabkan oleh pujian tadi tu. Kena berhati-hatilah. Kena berhati-hati. Dan yang keduanya, yang ketiga, kita ni akan merosot ataupun tak melakukan amalan-amalan sebaik mungkin bila mana kita dihina, ataupun bila mana kita dikecam, ataupun bila mana kita dikeji. Yang tiga indikator ni, katalah kalau kita buat bukan disebabkan oleh benda lain selain daripada Allah SWT, tak apalah. Sebab kita kata tak apalah, aku sedar ni aku dah kurang sikit sebab mungkin sibuk dengan benda lain, sakit ke apa dan sebagainya, tak apa. Tapi kalau kita sebat, kita buat sesuatu amalan, bertambahnya amalan kita ataupun berkurangnya amalan kita, yang tu kena semak balik, kena berhati-hati. Sebab apa? Sebab last sekali kita punya akaun kita kosong. Akaun kita kosong, sianlah kita. Sianlah kita. Sebab apa? Sebab dahlah penghidupan dunia ni kita tak buat, kita melawan nafsu kita. Nikmat dunia kita dah tak dapat. Tiba-tiba alam kosong, dua-dua tak dapat kita. Nikmat dunia pun tak dapat, nikmat yang buruk tu lah, nikmat yang sebaliknya. Sebab orang buat maksiat ni pun ada nikmat dia, nikmat maksiat. Yang tu pun kita tak dapat. Dan yang nikmat akhirat yang kita nantikan, yang kita tunggu-tunggu kan tak dapat. Sebab apa? Sebab kita tak ikhlas. Yang tu rugi kita. Kalau orang yang kategori yang satu lagi tu, tak apalah dia rugi akhirat, sebab memang itu intention ataupun niat awal dia, yang mana dia mengutamakan nikmat-nikmat dunia, nikmat-nikmat maksiat dan sebagainya. Tapi kita ni yang senantiasa bertukar lumus datang masjid, yang senantiasa bertukar lumus melawan nafsu kita, mendidik hati kita untuk hadirkan diri kita di masjid ataupun dalam kuliah-kuliah agama untuk kita dapat ilmu, untuk kita amalkan dan untuk kita dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba akaun kita kosong. Jadi rugi. Cuma dalam istilah ni tidak ada istilah terlambat lah. Tidak ada istilah terlambat. Kita sedar terus kita patah balik pada benda yang asal. Kita sedar kita dah masuk highway yang lain, terus cari U-turn untuk masuk highway yang sepatutnya kita berada.
Jadi di sana memberi gambaran yang jelas kepada kita, dan saya yakin dan percaya ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala begitu yakin dan begitu concern dan begitu mengambil cakna lah dalam isu-isu ikhlas, supaya supaya ikhlas tu benda yang utama dalam kehidupan kita, menjadikan syarat amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar niat, tetapi ikhlas dan itqan. Ikhlas dan bersungguh-sungguh dan mengikut syariat. Kita buat tu cara dengan betul, bukan kita buat ikut cara kita. Niat ikhlas dah, niat dah ada, ikhlas dah ada, tapi caranya tak ikut syariat. Yang tu tak termasuk dalam amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada syariat. Syariat ni biasalah, yang mana apa-apa yang kita buat, kita ikut syariat, kita ikut Al-Quran, kita ikut hadis, kita ikut ijma' ulama', yang mana sikit sebanyak memberi, orang kata, ruang kepada kita untuk kita melaksanakan sesuatu mengikut apa yang telah disuruh ataupun yang telah diberi arahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita melalui junjungan besar kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang syahadah yang kita mengucap tu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang seolah-olah memberi gambaran kepada kita matlamat utama kita, tujuan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi cara kita nak pergi ke sana tu sudah pasti kita mengikut suruhan ataupun ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hubung kait Allah dengan Rasulullah tu kita kena ikut apa yang Rasulullah suruh, supaya supaya kita mencapai tujuan yang terakhir kita, mendapat rahmat dan redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi seterusnya kita pergi dalam kehidupan kita yang utama. Tadi kita dah sentuh sikit yang basic dalam kehidupan kita, switch kita niat. Yang kedua sudah pastilah kena ikhlas, dan yang ketiganya sudah pasti kena ada syariat ataupun itqan, bersungguh-sungguh dan juga syariat. Dan seterusnya kita pergi satu perbincangan yang untuk sama-sama kita renung pada pagi yang mulia ini, yang mana rata-ratanya yang hadir pada pagi yang mulia ini bersetujulah dengan apa yang saya cuba katakan, bahawa kehidupan kita ni singkat. Kita dah tak ada banyak masa kita tak pasti berapa banyak lagi ada. Namun begitu, benda-benda yang asas yang kita nak kena memperkukuhkan dalam jangka masa yang dahlah pendek, tapi tak tahu pula jangka masa dia bila kita dijemput oleh Allah SWT, kita kena ada keutamaan dalam kehidupan kita. Keutamaan yang pertama yang biasa disebut oleh tuan guru, ulama-ulama adalah berkaitan dengan tauhid. Akidah penting, tauhid penting. Sebab apa? Sebab walaupun kita beribadat, walaupun kita buat semua arahan, semua larangan Allah kita tinggalkan, namun begitu tauhid kita lari, akidah kita lari, bahaya kita. Yang utama sekali adalah tauhid. Salah satu tauhidnya yang tadi itulah. Yang mana kita buat sesuatu ni adalah usaha kita tu tak memberi jaminan kepada tak memberi jaminan kepada takdir Allah. Ahli sunnah wal jamaah kita punya akidah kita, kepercayaan kita, mindset kita, apa-apa yang berlaku kepada kita kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, tak bukan kehendak kita. Dan sudah pastilah Allah beri kepada kita, dan kita layak, kita dah setuju, kita terima takdir daripada Allah SWT sejak alam roh lagi. Perjanjian kita dengan Allah SWT tu bukan berlaku pada hari ini, bukan berlaku pada kita mula-mula dilahirkan, tetapi berlaku sebelum roh kita dimasukkan ke dalam dalam rahim ibu kita dalam umur 3 ke 4 bulan. Masa tu dah perjanjian tu dah ada dah. Kita ni sakit bila, umur berapa dan sebagainya. Okey, jadi tauhid benda yang asas yang kita kena perbaiki, yang kita kena perhalusi, supaya kita mendapat kasih sayang Allah SWT sepanjang masa. Sebab hidup kita ni, kita tak nak hari ni kita suka kat masjid, manis kita rasa datang masjid. Tapi bila mana kita ditimpa musibah,
bila mana kita ditimpa kesakitan, bila mana kita ditimpa bala bencana dan sebagainya, kemanisan tadi tu hilang daripada hidup kita. Sebab apa? Sebab tauhid kita tu tak kuat. Kita akan kata pada kenapa aku selalu pergi masjid, selalu buat baik dan sebagainya, tapi kenapa Allah bagi macam gini ya? Seolah-olah macam kita akan frust, kita akan give up di penghujung hidup kita, yang mana sikit sebanyak nombor satu tadi tu kita fail lah. Kita hilang tauhid kita pada Allah SWT. Sebab apa? Sebab dalam perjalanan kita menuju pada Allah SWT, tiba-tiba di akhirnya Allah nak beri apa benda lain pada kita, tapi kita translate pada benda yang lain kepada kita. Contohnya musibah tadi tu, sebenarnya kalau kita fikir musibah ni banyak ganjaran pahala dia yang mana kita tak dapat melalui amalan-amalan kita. Jadi tiba-tiba kita berpaling tadah daripada tauhid yang asal kita. Jadi kita termasuk dalam golongan-golongan yang rugilah di saat-saat akhir dah kita ni, di saat-saat nak dijemput oleh Allah SWT, tiba-tiba tauhid kita lari. Sebab apa? Sebab ujian Allah beri tu kat kita sikit je ujungnya. Dan dalam kehidupan kita, kalau kita kaji dalam kehidupan kita dan kita tengok penghidupan manusia-manusia yang lain, biasanya secara logiknya, sunnatullahnya, kita tengok alam kita ni, manusia ni, contohnya kita ambil daripada umur 0 hingga 60 tahun. Manusia akan diuji lebih banyak semakin tinggi usia mereka. Semakin tinggi usia kita, semakin banyaklah ujian pada kita. Tengok pada diri kita, tengok pada ibu ayah kita, kita tengok pada ahli keluarga kita yang terdekat. Cuma adalah dalam kes-kes yang tentu dah kecil-kecil dah ada sakit, belum 30, 40 dah ada penyakit lain dan sebagainya. Yang tu adalah, yang tu tapi kes-kes yang kecil. Cuma dalam kehidupan yang biasa, kalau kita tengok daripada 0 hingga 60, di hujung-hujung itulah kebanyakan kita mendapat musibah ataupun ujian daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi kalau kita tak ada tauhid kita, keyakinan kita pada Allah Taala tu nampak macam 50-50, takut-takut di hujung-hujung nanti tu tiba masanya kita mendapat ujian daripada Allah Subhanahu Taala, kita akan tertewas, kita akan terjatuh, yang mana terjatuh kita tu dalam keadaan yang memang give up, memang tak tahu nak buat apa, memang hala tuju tak ada, rugilah kita. Jadi masa kita kuat ni, masa kita boleh datang masjid dan sebagainya, perhebatkan supaya apa? Supaya mindset tu dah melekat dah dalam kepala kita ni, supaya apa? Supaya benda tu tak berubah. Sama-samalah, saya pun sama. Saya pun manusia biasa juga, kadang-kadang ada benda yang terfikir, macam mana ada benda yang kadang-kadang saya setuju tak. Jadi benda tu penghidupan biasa kita, yang mana semua orang melaluilah benda tu. Jadi sama-sama kita memberi peringatan kepada diri masing-masing, terutamanya pada saya lah, yang mana kita nak kena buat, nak kena masukkan dalam mindset kita, segala-galanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah lupa dah apa ayat dia, yang mana seolah-olah tidak akan berlaku sesuatu kejadian tu, sesuatu takdir tu, melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah lah sebaik-baik tempat untuk kita bertawakal. Jadi kena pegang benda tu supaya apa? Supaya kita tak tergolong dalam golongan yang di saat akhirnya kita rugi. Saat akhirnya kita rugi. Di depan ni kita dah nampak dah pintu gerbang, nampak dah piala tu, tapi di akhirnya kita rugi. Jadi kita tak naklah benda tu berlaku dalam kehidupan kita. Bila mana kita rasa kita tak nak, kita kena aware lah. Kita kena aware, kita kena sedar. Sebab apa? Sebab awareness, kesedaran ni lah yang akan mewujudkan kepada kita tindakan, perancangan. Dan sudah pastilah bila ada tindakan, bila ada perancangan, insya-Allah kita akan dapat hasil manjada wajada. Sesiapa yang bersungguh-sungguh, insya-Allah dia berjaya. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya-Allah dia berjaya. Manjada wajada, yang tu pepatah Arab lah, manjada wajada. Saya nak sebut satu kisah yang dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz Jafri. Saya rasa cantik kisah ni, yang mana yang kadang-kadang kita terlepas pandang, dan ada hikmah di sebalik ujian di hujung nyawa kita. Kita hari-hari kita minta, ya Allah, ya Tuhanku,
kurniakanlah kepada aku, ahli keluarga aku, anak-anak aku dan seluruh muslimin muslimat syurga Firdaus. Kita disarankan ataupun sabda Nabi yang membawa masuk, kita kena minta syurga yang paling tinggi sekali, ya, syurga Firdaus. Tak apalah kita layak tak layak tu biar Allah tentukan. Layak tak layak tu biar Allah tentukan, tapi kita kena minta syurga Firdaus. Syurga Firdaus, kita kena minta syurga Firdaus. Tiba-tiba dalam hujung-hujung kita ni tengok amalan dan sebagainya apa tu macam tak nampak lah ke arah syurga Firdaus. Yang ini yang kadang-kadang kita ditimpa musibah, sakit sana sakit sini dan sebagainya. Salah satu, bukan penentunya, salah satu untuk Allah beri ganjaran yang lebih kepada kita untuk mencukupkan keperluan dan sebagainya, supaya kita layak mendapat rahmat Allah untuk kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebab apa? Sebab kita kena bersangka baik setiap masa, setiap hari pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada hadis kursi yang membawa masuk, aku adalah Allah mengikut sangkaan hamba-Ku. Hadis kursi yang membawa maksud, aku adalah Allah mengikut sangkaan hamba-Ku. Jadi dalam kehidupan kita, betul lah kita kata sakit tu kita nak tengok view yang mana. View yang Allah hukum kita ke, ataupun view yang Allah redha kita ke, nak tambah pahala kita ke dan sebagainya, terpulang pada kita. Tapi Islam ajar, Allah ajar kita supaya kita bersangka baik pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita dapat kebaikan. Dan kalau kita tengok bersangka baik ni dalam kehidupan kita banyaklah dah berlaku dalam kehidupan kita. Cuma bila mana kita bersangka baik, kadang-kadang berlaku sebaliknya, kita kena nilai benda yang lain. Kita bersangka baik bahawa yang ni mungkin Allah nak bagi hikmah dalam bentuk yang lain, yang mana ada 3 syarat. 3 benda yang kita kena ambil bila mana kita ditimpa musibah. 3 benda yang kita ambil bila mana kita ditimpa musibah. Yang pertamanya sudah pasti, pertama-tamanya kita kena redha dengan apa yang kita terima. Yang kedua, kita kena ambil tindakan. Kalau kita businessman lah contohnya, kita ditimpa musibah, kita rugi, kita redha dengan rugi, tapi kita bukan redha sekadar redha, kita ambil lah tindakan bagaimana nak mengatasi rugi, bagaimana kita nak untung balik dan sebagainya. Dan yang ketiga, sudah pasti kita kena cari hikmah di sebalik peristiwa tersebut. Kat mana silap kita ni? Kat mana silap kita? Kat mana kita kena perbaiki? Adakah disebabkan kita punya amalan kita yang basic-basic kita tak buat, yang ke depan kita buat? Jadi Allah beri tunjuk kat sini supaya kita sedar diri. Sebab apa? Sebab sedar diri ni merupakan benda yang asas lah dalam kehidupan kita. Contoh yang biasa kita guna dalam kehidupan kita untuk senang faham. Kadang-kadang kita suka sangat solat sunat, tapi solat wajib ni kita buat jarang-jarang. Yang tu salah satu benda yang sepatutnya tak berlaku lah. Kita buat benda yang asas ni, yang utama. Bukan kita buat benda yang ke depan tu lebih utama daripada yang asas. Contoh yang keduanya, yang ni saya tak rasa berlaku di kalangan kita lah, cuma nak nampak senang faham. Yang mana yang lebih utama berbanding dengan yang utama? Yang mana lebih utama berbanding dalam keutamaan kehidupan kita? Contoh yang paling dekat dengan kita, contohnya kita nak pergi umrah, tapi hutang sahabat kita tak bayar. Hutang sahabat kita berdolak dalih nak bayar dan sebagainya, sedangkan hutang itu wajib, umrah itu sunat. Dan begitu juga dengan kehidupan kita yang lain, dengan orang-orang, dengan apa masyarakat, jiran dan sebagainya, kita nampak baik, tapi dengan anak-anak kita, dengan isteri kita, adakah sama? Sepatutnya sama ataupun lebih baik. Jadi yang tu yang kadang-kadang kita terlepas, kadang-kadang kita tu, maksudnya saya sekali lah, dan ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu taala yang berada depan mata saya ni, tak berlaku benda tu. Cuma saya nak maklumkan supaya kita aware, kita sedar dan sebagainya. Takut-takut kita tercenderung nanti tu, kita dah ada panduan dia dalam mindset kita, dalam akal fikiran kita dah ada dah perkataan-perkataan tu. Sebab apa? Sebab dalam kehidupan kita setiap hari, dalam hati kita ni akan ada ruang pertembungan antara bisikan syaitan dengan bisikan iman, ataupun malaikat dengan syaitan berlaku di sana. Tetapi siapa yang menentukan tu sudah pastilah Allah. Tapi asbab dia apa yang ada dalam mindset kita lah.
apa yang ada dalam akal kita, apa yang ilmu yang kita ada, dan salah satunya apa password keyword yang ada dalam hati kita, dalam kepala kita, untuk kita meleraikan pertembungan antara bisikan iblis dan juga bisikan malaikat. Bisikan iblis ataupun bisikan iman. Contoh, kita nak datang masjid, bisikan ni kata, tak payah hujan ni, hujan tak payah. Hujan kan kita kan ada kalau kita ada kekangan, cabaran dan sebagainya, kita dah niat dah nak pergi masjid, dah dapat dah pahala dia walaupun kita tak pergi masjid. Tak bisikkan yang satu lagi tu, betul lah sikit-sikit betul lah untuk separuh jalan dalam kes tertentu. Dan satu lagi pula, imam kita, kalau kita ada password, ada keyword yang power, dia kata, alah, kita hujan sikit je, zaman Nabi dulu sahabat pergi berperang, tinggal anak bini dan sebagainya, mereka pergi je, kita hujan sikit je, kita tak boleh lawan. Jadi pertemuan dua dialog tadi tu dalam mindset kita sudah pastilah akan memberi kekuatan kepada kita ke hadapan. Jadi yang tu yang penting untuk kita bina mindset kita, supaya apa? Supaya kita senantiasa ke hadapan. InsyaAllah dalam perkongsian-perkongsian yang lain, saya cuba sebaik mungkin untuk cari bahan, untuk cari bacaan, supaya apa? Supaya saya nak kongsi ada 5 benda yang Rasulullah SAW ubah masyarakat Arab daripada bertukarnya belalang padang pasir kepada singa padang pasir. Yang mana baginda Rasulullah SAW ubah mindset, ubah cara pandang diri, cara pandang kehidupan, cara pandang harta, dan last sekali cara pandang manusia-manusia lain. Jadi saya rasa sekadar itu saja perkongsian kita pada pagi yang mulia ini. Mohon ampun dan maaf kerana mengambil masa ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sudah pastilah yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang baik itu datang daripada kelemahan diri saya. Dan insya-Allah sama-sama kita berjuang, sama-sama kita berniat, sama-sama kita berhajat untuk melakukan sebanyak mungkin kebaikan kita, untuk kita membawa bekalan kita jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu saja, kita tangguhkan sesi kuliah kita pada pagi yang mulia ini dengan tasbih kafarah dan suratul Al-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka bizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza fawta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi sekian dahulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.